Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Muslimin dan muslimat, para jemaah yang saya hormati dan saya kasihi sekalian, alhamdulillah kita merafak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat sama-sama selesai solat maghrib dan kita berada seketika dalam masjid ini di samping kita niat iktikaf, sementara kita menunggu waktu isyak. Dengan pengisian masa yang ada ini, kita sedikit kuliah. Mudah-mudahan kita dapat sedikit paduan dalam keberadaan kita di majlis ilmu pada malam ini. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, catatan saya ingat bulan 11, ada beberapa bulan saya tak dapat hadir. Jadi menyambung kepada kuliah saya lah, dan terlebih dahulu mohon kemaafan kerana tak dapat hadir kuliah disebabkan ada perkara-perkara yang tidak dapat dielakkan. Dan insya-Allah pada malam ini menyambung kepada perbincangan kuliah saya yang lalu. Saya berhenti pada perbincangan dalam bab ilah, dalam bab perbincangan ini ilah, zihar dan li'an. InsyaAllah kita akan cuba tengok dalam bab munakahat ini, para jemaah sekalian, berkaitan ilah, zihar dan juga li'an ni. Kerana dia berkait dalam perkahwinan, maknanya dia juga memberi kesan kepada perkahwinan itu. Bila mana berlaku perkara-perkara yang saya sebut tadi, ilah, zihar dan li'an. Cuma saya ingat kalau dalam bab cerai, saya yakin kita memahami, dan perbincangan tentang cerai pun saya dah sebut dalam kuliah saya yang lalu, perbincangannya dari sudut lafaz, jenis-jenis perceraian. Bahkan saya juga sebut melibatkan peruntukan undang-undang yang ada lah, membabitkan di bawah peruntukan di bawah Akta 303, Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, tentang ilah ini dalam fiqh minhaji, saya merujuk kepada asas perbincangan dalam fiqh minhaji. Terdapat, merujuk kepada kitab dah tuan-tuan, terdapat 3 perkara yang kesudahannya sama dengan talak, dan ia juga boleh bertukar menjadi talak. Dan 3 masalah tersebut ialah ilah, zihar dan li'an. Dan kami akan huraikan tajuk ini secara mendalam seperti di bawah. Baik, yang pertama tentang ilah. Ilah. Apa maksud ilah? Ilah ni dari sudut linguistiknya, bahasanya, iaitu perkataan al-aliyah yang bermaksud apa? Sumpah. Bermaksudnya sumpah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. Dalil yang ada dalam kitab minhaji ini tuan-tuan,
sebagai mengukuhkan kepada ta'rif kepada ilah. Dan janganlah orang-orang yang berharta serta lapang hidupnya di antara kamu bersumpah tidak mahu lagi memberi bantuan kepada kaum keluarga dan orang-orang miskin dalam surah An-Nur. Ini secara umum lah, tuan-tuan. Maknanya secara umumnya dalam ayat ini Allah menjelaskan maknanya berkaitan siapa perikat bersumpah tak nak bantu daripada bantu tadi melibatkan kaum keluarga juga orang-orang miskin. Secara umumlah ayat ini Allah tak bagi, maksudnya secara jelasnya Allah tak bagi. Bahkan perbuatan itu adalah perbuatan dosa. Perbuatan dosa. Jadi ilah ini dia lebih menjurus kepada hubungan suami isteri dalam perkahwinan itu. Sebab itu bila dilihat dari sudut bahasanya tadi, secara linguistik bahasa, dan kalau kita meneliti, menekuni dalam istilah, dalam perbahasan tentang istilah syarak itu, bila sebut tentang ilah, suami yang berhak mentalak isterinya bersumpah tidak akan bersetubuh dengan isterinya lebih daripada 4 bulan atau secara mutlak. Apa maksud secara mutlak? Tanpa disebut tempoh masanya. Itu maknanya, tuan-tuan muslimin muslimat, suami yang ada hak kepada isteri tadi dalam bab talak, kan talak ini pada kedudukan pada suami, tuan-tuan, pada suami. Adapun pada isteri, ada tak kuasa cerai pada dia? Tak ada. Cuma ada hak kepada isteri tadi, dia boleh buat tuntutan. Saya dah sebut dulu dalam bab apa? Fasakh. Dalam bab apa lagi? Perceraian secara permohonan, perceraian secara taklik melibatkan perjanjian yang dibaca. Mana dia ada channel itu. Channel tu untuk membubarkan, membuat permohonan pembubaran perkahwinan. Kalau bab tali tadi sekiranya berlaku suami melanggar taklik, ataupun dia ada bukti-bukti yang kukuh untuk melibatkan permohonan fasakh, adapun membabitkan lafaz cerai hak biasa ni, tuan-tuan, dia tak ada pada isteri. Kecuali dalam bab lafaz talak tafwid, kita belajar dulu. Tafwid ni tadi maknanya suami menyerahkan kuasa talak kepada isteri dan isteri menceraikan. Itu jadi. Itu dalam bab talak. Baik. Jadi berbalik kepada ilah ini dari sudut istilahnya, makna kita memahami tentang lafaz ilah ini dengan memberi maksudnya suami yang berhak mentalak isterinya, dia bersumpah. Dia bersumpah tak akan bersetubuh dengan isteri dia. Tuan-tuan, cuma tuan-tuan kadang-kadang ada juga yang tidak bersumpah pun, tapi memang dia tak sentuh isteri dia. Sepanjang saya duduk di bahagian perkahwinan dulu, tuan-tuan, di Jawi sebagai pegawai nicara, saya jumpa banyak kes ni. Kahwin mana tak berlaku persetubuhan, bahkan suami tak sentuh pun dia. Bila? Kadang-kadang bertahun, tuan-tuan, bertahun. Bila bertahun duduk dalam keadaan dia duduk serumah, tetapi duduknya asing-asing. Walaupun mungkin di situ suami tak sebut lafaz cerai, suami tak sebut lafaz tentang suami tak bersumpah dalam bab ilah tu tadi, tapi dia tak peduli gitu je. Sakit tak dalam perkahwinan? Sakit.
Kebanyakan kalau kes yang saya handle dulu tuan-tuan, bertahun, kadang-kadang 2 tahun, kalau nak kira dari sudut logiknya, pelik lah. Tapi itulah benda-benda yang saya jumpa lah, berdasarkan kepada pengalaman yang ada. Tapi okey tak rumah tangga tu? Jam. Menyebabkan apa? Menyebabkan tu berlaku. Kadang-kadang tuan-tuan pernah istengah, kadang-kadang isteri makan di luar, suami, tu benda-benda tu tuan-tuan. Jadi bila dilihat secara lebih detail, mana dia ada masalah ni. Sebab itu tuan-tuan, bila mana perkara ini, ialah kadang-kadang kita nak bincang benda ni pun rasa malu juga, tuan-tuan. Tapi sebenarnya isu ni, tuan-tuan, dia bukan benda yang boleh dipandang sebelah mata. Bukan. Kalau berlaku di sini, kalau berlaku di perkara ini, tuan-tuan, tak tahu, saya tak pernah jumpa lah dia okey perkahwinan tu. Maknanya kebanyakan dia akan jadi bermasalah dalam rumah tangga tu tadi. Berbekam dalam rumah tangga, ada benda yang tak settle. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat, dalam hal ni ialah makna perlu diambil perhatian yang sebaik mungkinlah, sewajarnya. Dia kadang-kadang perlu kepada sarahah, perlu juga sebenarnya. Tapi sebagaimana yang saya sebut tadilah, dia kadang-kadang benda ni sensitif. Kadang-kadang rasa nak berkomunikasi pun dalam bab ini rasa tak perlu kok. Tapi sebenarnya hakikatnya dia perlu. Sebab tu tuan-tuan, saya mengajar di atas tu disebut juga sebab kita akan ada tajuk berkaitan hal ini, supaya dia tidak ambil secara sembrono dalam bab ni. Kalau bertahun tuan-tuan, kita ni nafsu ni galak tuan-tuan. Tak kira tua, tak kira muda. Sebab saya lalui belaka dah kes-kes yang ada. Sebab itu Allah ialah dengan perkahwinan ni salah satulah. Maknanya bagaimana untuk jinakkan hal itu, maka dengan perkahwinan itu adalah salah satu cara sebenarnya untuk duduk sama-sama. Bahkan kalau kita tengok dari sudut soal hukum pun, kan ada sahabat Nabi pernah bertanya Nabi tentang soal hubungan. Kalau berlaku hubungan suami isteri ini, adakah dapat pahala? Nabi kata dapat pahala dengan hubungan yang berlaku. Sehingga Nabi sebut kalau diletak dalam perkara yang halal, dia akan jadi halal. Tapi kalau diletak dalam perkara yang haram, haram. Jadi para jemaah sekalian, berdasarkan yang saya duduk dengan kes dululah, bila mana berlaku sebagaimana saya sebut, kadang-kadang makan di luar itu bukan makan di restoran tuan-tuan, maknanya istilah itu. Saya ingat tuan-tuan muslimin muslimah memahami dalam bab ataupun maksud yang saya jelaskan itu. Bila berlaku tadi, sudah pasti di situnya zina. Isteri dia boleh hanya dapat hal itu hanya daripada suami dia. Suami dia boleh dapat benda tu daripada isteri dia. Kalau dapat daripada orang lain, zina. Sedangkan zina ni jelas Allah Ta'ala bagi tahu. Hampir pun sampai peringkat Allah, jangan kata buat, hampir pun Allah tak bagi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Nabi dalam ayat Allah, jangan kamu hampiri zina. Why? Innahu kana fahishah. Dia keji. Wa sa'a sabila. Sakit nanti tuan-tuan. Bukan sekadar lahir anak, bukan sekadar mengandung, bukan sekadar tu. Satu, dia akan membabitkan emosi, kedudukan jiwa tidak tenang, berlikunya, susahnya hidup. Sebab itu di antara Allah tak bagi. Tapi berbalik pada ilat ni, tadi saya nak sebut tuan-tuan, ilat ni. Ilat ni ialah itu di antara, kalau berlaku begitu, dia boleh menyumbang, faktor kepada penyumbang. Dan ada lagi faktor-faktor penyumbangnya. Tapi di antara yang saya jumpa, ini salah satu. Sebab itu tuan-tuan, ilat ni hukumnya berdosa.
Bahkan dalam perbincangan fiqh disebut sampai peringkat dosa tu dia jadi dosa besar. Bukan setakat bunuh orang apa semua. Dia akan jadi dosa besar juga. Bahkan bila sebut dosa, memberi hukumnya adalah haram. Haram. Baik, balik pada ilat ni tadi. Dalam fiqh minhaji disebut suami yang berhak mentalak isteri bersumpah tidak akan bersetubuh. Bersumpah tuan-tuan. Kalau yang tak bersumpah 5 bulan tak berlaku, 3 bulan tak berlaku, bahkan kalau bertahun tak berlaku, dosa tak dosa, tapi dia tak akan jadi ilat. Tapi kalau melibatkan sumpah, sumpahnya dia panggil sumpah syar'i. Macam mana sumpah syar'i? Wallahi, wabillahi, watallahi. Contoh, saya tak akan bersetubuh dengan Allah. Contoh, dia bagi tahu. Suami tersebut begitu kepada isteri. Kalau sebut begitu, ni dia panggil ilat. Ni dia panggil ilat. Walaupun dia tak sebut dalam tempoh macam tadilah. Tadi disebut tempoh sampai 4 bulan. Mana dia sebut, maaf tuan-tuan, melebihi 4 bulan. Ataupun mungkin juga dia tak sebut tempoh tu berapa, tapi dia sebut lafaz sumpah. Wallahi, wabillahi, watallahi, ataupun wallahi, saya tak akan bersetubuh dengan Allah. Dosa. Dalam agama kita, larangan ini, larangan makna bersumpah kepada isteri begitu tak boleh. Bahkan hukumnya adalah haram. Haram. Baik, hukum ilat. Jika suami bersumpah tidak akan bersetubuh dengan isterinya secara mutlak. Mutlak tu tadi tuan tadi tak sebut tempoh. Ataupun selama lebih daripada 4 bulan, mana beliau telah melakukan ilat. Dia telah melakukan ilat terhadap isterinya. Maka bila mana berlaku ilat ini, maka terdapat beberapa hukum syarak yang berkaitan dengan ilat. Makna ada hukum berkaitan itu. Maknanya ada perkara-perkara yang perlu dia ambil tahu lah. Cuma kalau dia bol gitu, dia buat tak peduli. Tuan-tuan, dosa tak dosa, tak dosa. Cuma kalau dia ada masih lagi suami tadi tanggungjawab, okey. Cuma bila sebut tanggungjawab ni tuan-tuan, dia akan duduk pada jiwa orang yang ada agama sebenarnya. Maknanya orang yang cakna suami tu tadi jiwa agama tu ada. Tapi kalau jiwa agama tu dengan solat pun tak ke mana, makna gitu tuan-tuan. Quran pun jaga sentuh, mana dia jauh, duduk dalam keadaan begitu, itu kadang-kadang hidup tadi sempit tuan-tuan. Kalau kita tengok dalam ayat yang lain pun betul lah, dia akan jadi sempit dada. Makna begitu, dia akan jadi sempit kehidupan. Sempit kehidupan, kalau Imam Al-Qurtubi menjelaskan sempit kehidupan ini tuan-tuan, dia terasa dalam jiwa tu tadi. Dia tidak lapang, dia akan jadi rasa macam terpenjara. Walaupun hakikat dia bukan dipenjara, tetapi jiwa tadi ibarat terpenjara. Makna begitu. Itu bila-bila mana dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hukum syarak berkaitan dengan ilat, tuan-tuan, ni kalau berlaku contoh, hakim hendaklah memberi peluang selama 4 bulan kepada suami bermula dari hari dia bersumpah. Dan ini akan memberi peluang kepada suami untuk menarik balik sumpahnya dan membayar kafarah sumpah, atau menceraikan isterinya jika dia tidak mahu rujuk dan tidak mahu membayar kafarah sumpah. Begini tuan-tuan. Ya, dalam
dalam bab ilah ini, saya masa sebagai pendaftar dulu, kita juga berhubung dengan mahkamah di situ. Dia cuma saya lupa dia punya court case bila nak filekan ilah ini di mahkamah. Tetapi dia adalah melibatkan permohonan untuk lihat ataupun yang ahli hakim melihat kepada ilah. Maknanya dia ada perbahasan, dia ada permohonan court case tu tadi. Macam cerai ni pun sama, dia ada court case difilekan kan. Kemudian dia ada melibatkan peruntukan di situ di bawah section 47, 52 fasakh, 50 dia punya taklid. Cuma kalau untuk permohonan tentang ilah ini pun ada, cuma saya lupa dia punya kod. Tapi adalah puan-puan. Cuma bila sampai ke mahkamah, cuma dalam bab fiqh ni maka disebut secara jelas. Maka kedudukan hakim bila menerima hal ini, maka hakim hendaklah memberi peluang selama 4 bulan kepada suami bermula dari tarikh dia bersumpah. Bermakna di situ untuk melihat balik kepada kedudukan situasi suami isteri tadi. Dan ada peluang yang diberikan. Ada peluang yang diberikan untuk si suami itu tadi, tuan-tuan, berfikir balik. Maknanya untuk menarik balik dia punya sumpah tu tadi. Jadi bila ada peluang di situ, maka dia membuka untuk renung balik, muhasabah balik, makna di situ. Untuk tengok secara lebih detail dalam kaitan kedudukan rumah tangga. Sebab kadang-kadang ia perlu juga, tuan-tuan. Saya pun dulu pun kadang-kadang, cuma bukan dalam bab ilat lah, yang ada kadang-kadang dengan tu cungak-cungak datang dalam kes rudi cara. Sebab kes rudi cara ni dia tak sampai kepada mahkamah lagi, tapi tercungak-cungak dah datang ke pejabat agama nak bercerai. Tapi bila dia duduk relax, kita minta dia relax sekejap, duduk sekejap, tackle dia punya emosi, dia relax sekejap, makna ajak untuk dia berfikir balik. Okey, daripada nak bercerai, okey ustaz lah, kalau begitu ustaz, tak apalah kami balik, kami bincang dulu. Okey, kemudian datang balik, ustaz, kami dah fikir masak-masak, kami dah bincang, kami rujuk dengan keluarga, ya, kami tak jadi nak berpisah. Alhamdulillah. Ada orang menangis-menangis pun, tuan-tuan, depan saya pun. Ya, tuan-tuan, saya pun bila mana kedudukan benda-benda gini, tuan, sebab dia berkait dengan emosi, tuan-tuan. Kadang-kadang kita, saya melibatkan perkahwinan bicara, ada emosi tak? Ada. Kebetulan kita pun dalam keadaan sibuk, dalam keadaan tertekan juga kadang, sebab tu dia tak boleh nak buat dalam keadaan tertekan. Dia perlu kepada untuk rest sekejap, relax sekejap, dan handle kes tu tadi dalam keadaan situasi yang tenang. Bila kita tenang, duduk tenang ni, tuan-tuan, kadang-kadang kita boleh mendengar ayat Allah, kita mendengar kata-kata nasihat, dia boleh membuka balik minda untuk kita berfikir sejenak, untuk kita atur balik kehidupan. Ya, hayya bina nu'minu sa'ah. Sekejap kita duduk, kita muhasabah balik. Kahwin kadang-kadang lama dah, kadang-kadang berlaku benda-benda simpul. Itu benda-benda yang, tuan-tuan, benda-benda simpul. Kadang-kadang dia punya komunikasi tadi mati dalam perkahwinan. Tak bercakap, tak bertegur sapa sebagai contoh, tak secara meluah, kadang-kadang banyaknya pendam dia bahaya, tuan-tuan. Dia ibarat bom jangka yang boleh meledak. Pendam satu sekali, pendam, di akhirnya dia boleh meledak. Tu mana agak sukar untuk nak pulih balik. Sebab tu perlu kepada suami isteri lah, tuan-tuan. Mana kita kadang-kadang perlu juga kepada duduk. Kadang-kadang menangis juga, tuan-tuan. Menangis tak? Menangis. Tapi kadang selepas daripada menangis tadi, dia kereda balik. Maknanya untuk kita tak balik. Sebab itu keputusan Allah tak bagi untuk kita buat keputusan dalam keadaan gopoh-gapah. Nabi tak bagi. Nabi pesan kepada kita, jangan buat dalam keadaan gopoh-gapah. Gopoh-gapah ni, tuan-tuan, al-ajalatu minasyaitan.
Gopoh-gapoh ni daripada syaitan. Sebab itu bila mana dalam keadaan gopoh-gapoh, buat satu-satu keputusan dalam situasi tersebut, duk selepas tu kadang-kadang kita rasa Allah menyesalnya aku. Menyesallah. Sebab tu Nabi mengajar kepada kita dalam keadaan tenang. Walaupun mungkin hakikat situasi tadi dia menekan dari sudut mana? Emosi. Betul lah tuan-tuan, kalau kita fikir tuan-tuan, di agama kita dia banyak ajar untuk kita didik cara berdamai dengan kadang-kadang melibatkan takdir Allah tu. Tuan-tuan, macam kita mari kita sembahyang subuh, kan kita baca kunut. Kita baca apa dalam kunut? Kalau imam baca di saat Allahumma hdina fi man hadait, kita pun amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, kita amin. Wa qina wasrif 'anna syarra ma qadait, kita amin. Tapi selepas daripada itu kita diminta untuk kita baca ramai-ramai. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Apa maksud fa innaka taqdi? Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Apa yang ada pada kalimah itu? Rupa-rupanya tuan-tuan di situ telah mengajar kepada kita untuk kita menerima tentang hakikat takdir Allah pada diri kita. Sesungguhnya engkau ya Allah yang menetapkan sesuatu. Tak ada kuasa pun yang boleh menetapkan sesuatu melainkan engkau ya Allah. Oh tuan-tuan, dalam keadaan tadi tu sama juga dalam situasi keluarga tadi tuan-tuan, menekan jiwa. Tapi kita diajar apa dia? Perbanyakkan istighfar, selawat. Kalau dia sudah emosinya, amarahnya tuan-tuan, marah saja. Tapi bila kita didik gitu, astagfirullahaladzim, mana begitu, dia boleh, maknanya dia melibatkan selawat, istighfar, dia boleh menjinakkan balik jiwa yang liar, emosi yang liar itu. Tuan-tuan, dalam agama kita mengajar begitu kepada kita. Ni sama juga dalam bab ni tuan-tuan. Dari sudut kawalan emosi tadilah kadang-kadangnya berlaku daripada rumah tangga. Apa ceritanya? Kadang-kadang komunikasi tadi, kadang-kadang juga membabitkan soal dari sudut hubungan makan minum. Itu ya dalam rumah tangga gitu je tuan-tuan. Tambah-tambah lagi kadang-kadang ialah kalau orang dah lama kahwin ni tuan-tuan, di pengalaman saya duduk dengan kes lah tuan-tuan, kadang-kadang mudah terasa dengan kata-kata, dengan perbuatan. Sebab tu dia perlu kepada untuk kita tuan-tuan, mana tidak kata siapa perikat teremosi sangat, mana begitu. Baik, berbalik kepada ilah ini, di situ kalau melibatkan hakim, dia akan bagi ruang pada si suami tadi. Bermula daripada hari yang dia bersumpah, maka diberi peluang untuk menarik balik sumpahnya. Tapi dia bukan hanya sekadar burn gitu, bukan, dengan membayar kafarah. Bila bersumpah ni dia kan ada kafarah untuk settle balik. Makna kalau tak bayar kafarah itu dosa. Mana dosa? Kafarah dia macam mana kafarah dia? Kafarah dia tuan-tuan, siapa satu perikat maaf. Maknanya kalau dia nak settle balik lah, maknanya kafarah, satu kafarah tu ada, kemudian dia nak, ialah diberi ruang untuk nak baik balik, makna begitu. Mana kalau melibatkan berlaku dia punya ilah ini, kalau dari sudut hukum tuan-tuan, hukum tak boleh bersetubuh dengan isteri, makna hukumnya adalah berlaku juga hukumnya adalah haram.
Jadi supaya tak jadi haram tu tadi, dengan kafarah yang ada, maknanya dengan sebab disebut lafaz sumpah tu tadi. Kafarah macam mana? Sebelum bersetubuh dengan isteri, suami hendaklah menyempurnakan salah satu daripada perkara-perkara yang disebut sebagai kafarah. Apa dia kafarah? Satu, memberi makan kepada 10 orang miskin, dan memberi makan kepada 10 orang miskin, fakir miskin. Atau apa lagi? Beri pakaian kepada 10 orang miskin. Atau apa lagi? Memerdekakan seorang hamba atau muslim, memerdekakan seorang hamba muslim. Atau berpuasa selama 3 hari sekiranya tidak mampu membayar 3 perkara tadi. Cuma dia ada atau lah, maknanya di situ soal meletakkan ikhtiariyah, pilihan ada. Pilihan tu ada, pilihan tadi ada. Maknanya kalau dia lunaskan kafarah itu dari sudut dosanya selesai, kemudian dari sudut hubungan dia dengan isteri tadi okey. Cuma kalau dia tak selesaikan benda ni, selagi itulah dosa. Tuan-tuan, benda ni wallahu alam. Kalau seperti saya sebut tadi, kalau jiwa tadi jiwa agama tu, ialah hidup tadi berlaku, kemudian dengan rasa bersalah, maknanya dia rujuk balik kepada mahkamah, makna situ untuk dia dapatkan pandangan yang sebaik mungkin, bukan pandangan kot tepi-tepi jalan, bukan, makna pandangan yang sebetulnya, maka dia selesaikan. Sebagaimana saya sebut tadi, dia ada court case di mahkamah, dia rujuklah dengan mahkamah, dan pada kedudukan hakim cuma disebut dalam kitab di situ, tuan-tuan. Cuma dari sudut perbahasan kalau di mahkamah syariah, sebab saya tidak duduk di situ, dia akan adalah membabitkan kedudukan yang arif hakim menentukan. Tapi bila mana begitu dibuatnya, hati ini jadi lapang tak? Makna dia ikut dengan flow yang betul, cara yang betul, dia akan jadi lapang lah. Dia akan jadi okey. Tapi kalau senyap, berlaku ilat, contoh tadi kan, berlaku ilat, wallahi abang tak akan bersetubuh dengan awak, wallahi wabillahi watallahi abang tak akan bersetubuh dengan awak. Tapi duduk tak lama, dia duduk berlaku persetubuhan, sedangkan tadi ada kafarah, tuan-tuan. Dan yang disebut tu tadi, ilat ini adalah satu dosa. Dosa. Baik. Jika tempoh 4 bulan, jika tempoh 4 bulan tadi telah tamat dan suami katalah berlaku, tuan-tuan, tamat dah 4 bulan dan suami tetap dengan sumpahnya, tak berganjak, tak sentuh isteri, mana begitu. Memang dia tinggal langsung, makna begitu. Bermakna dia telah memudaratkan isteri. Tuan-tuan, memudaratkan. Dan ketika itu berdasarkan kepada tuntutan isteri. Kalau di situ ada tuntutan melibatkan hak isteri tadi, hakim berhak mengambil salah satu tindakan berikut. Apa dia? Memaksa suami menarik balik sumpahnya dan kembali semula kepada isterinya dengan membayar kafarah sumpah. Jika dia bersumpah dengan nama Allah, ataupun dia bersumpah salah satu daripada sifat Allah, salah satu daripada nama-nama Allah ataupun sifat Allah. Dan jika dia bersumpah melakukan sesuatu ataupun bersedekah dengan sesuatu, ni kalau dalam bab sumpah, dia nak sedekah, dia bersumpah, wallahi saya nak bagi kepada masjid, mana contoh sekian-sekian amount. Kalau dia tak bagi, dosa ke tak dosa? Dosa. Sebab itu dalam bab sumpah ni, dia dalam agama kita dia minta jaga dalam bab ni, sebab dia kan ada kafarah. Baik, yang kedua, kalau mana kedudukan hakim tadi, dia boleh memaksa suami menceraikan isterinya. Kalau sampai satu peringkat masih lagi dengan pendirian,
Makna tak peduli kepada isteri tadi, diminta untuk menarik sumpah pun tak, suruh bayar kafarah pun tak. Makna nak biarkan dalam keadaan mudarat, maka kedudukan hakim makna dia boleh paksa untuk si suami tadi menceraikan isterinya. Jika dia enggan menarik balik sumpahnya dan tetap berpegang dengan sumpahnya. Di situ tuan-tuan. Dan sekiranya suami enggan melakukan salah satu daripada perkara di atas, tuan-tuan, apa yang mahkamah boleh buat? Hakim hendaklah menjatuhkan talak satu bagi pihaknya. Dari sudut hukum kita belajar ni dalam bab hukum syarak. Makna begitu. Kedudukan hakim tadi dia boleh menjatuhkan talak. Dan hakim boleh menjatuhkan talak tu tadi atas dasar apa? Iaitu itu adalah kedudukan hak hakim untuk mengelakkan daripada berlaku kemudaratan. Berlaku kemudaratan kepada isteri itu tadi. Jadi maknanya tuan-tuan muslimin muslimat, pada kedudukan hukum berkaitan dengan ilah, bermakna ilah ini satu dosa, kemudian dia akan ada kedudukan hukum syarak yang berkait. Maknanya dia bukan sesuatu yang remeh, makna tidak. Sebab itu bagi kedudukan suami, makna kita kena ambil tahu dalam bab ni. Dan ilah ini dia tidak akan berlaku isteri kepada suami. Lafaznya adalah lafaz suami kepada isteri. Suami kepada isteri. Dia bukan isteri kepada suami. Bukan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, makna kita memahami dalam bab ilah ini jelas dalam bab hukum dia. Cuma kedudukan pada hakim ni tuan-tuan, cuma kalau di situ ada keuzuran, keuzuran makna pada kedudukan suami tadi uzur, maknanya ada keuzuran dari sudut syar'i lah, umpamanya membabitkan sakit dan sebagainya, makna kedudukan hakim dia juga boleh minta, dia hendaklah diminta menarik balik sumpahnya dengan lidahnya, seperti dia kata macam mana, jika aku mampu bersetubuh, aku akan menarik balik pendirianku dan sumpahku. Dia sebut kalimah itu pun makna dah okey. Itu bagi melibatkan keuzuran lah. Maknanya kalau hak yang tak keuzuran tadi, makna dia melibatkan kafarah. Bermakna kalau selagi mana kafarah tadi tidak dilunaskan, bermakna dia kait dengan dosa dah tuan-tuan. Dia berkait dengan dosa. Baik. Kita isyak pun Ustaz. 2 minit lagi. Kesimpulan. Baik, muslimin dan muslimat yang dikasih sekalian, berbicara tentang ilah, ingat, ilah ini berkait dengan hukum agama. Berkait dengan lafaz sumpah, dia akan ada kafarah. Sebab itu dalam bab kedudukan kita suami isteri, agama tidak mengajar kepada kita siapa satu peringkat bersumpah dalam bab ni. Membabitkan kedudukan hubungan suami isteri ni, tuan-tuan muslimin muslimat, ia penting. Kebanyakan ni berdasarkan kepada pengalaman saya duduk dengan kes rundi cara tuan-tuan, sebelum ke mahkamah yang difailkan. Banyak tak berkaitan dengan hubungan ni, berkaitan dengan kita cerita melibatkan persetubuhan suami isteri ni, banyak yang terlalai di situ. Yang terlalai di situ, yang tidak dijaga. Yang akhirnya dia memberi kesan tuan, sebab mungkin dipendam. Akhirnya dia kejam. Masuk dah? Okey. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita dapat belajar tentang ilah pada malam ini, kita dapat sedikit maklumat
dan ilmu pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.